Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Ain binti Abdul Karim, PIB 20055 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan pentadbiran kehakiman semester 7. Hari ini akan berkongsi mengenai harta pusaka dalam Islam untuk subjek Fiqh Al-Mawarith. Baiklah, yang pertama kita akan pergi kepada pengertian pusaka dalam Islam. Harta pusaka ini mengikut Kamus Dewan Bahasa bermaksud segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwariskan kepada ahli keluarganya. Harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia ini akan disebut sebagai al-mirath. Menurut Wahbah Az-Zuhali, mirath ini adalah sesuatu kaedah dalam ilmu fiqh yang berhubung kait dengan urusan pembahagian ke atas harta peninggalan si mati terhadap setiap ahli waris yang tinggal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan pensyariatan pusaka ini. Antaranya adalah daripada ayat Al-Quran yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat harta pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Surah An-Nisa ayat ke-7 dan juga 8. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apakah rukun-rukun untuk kita memberi harta pusaka. Yang pertama adalah al-muwarith, iaitu orang yang telah meninggal dunia ataupun kita akan sebut sebagai si mati yang meninggalkan harta untuk diwarisi. Yang kedua, kita perlukan al-warith. Al-warith ialah orang yang berhak menerima harta pusaka. Terdapat beberapa golongan yang berhak menerima harta pusaka. Mereka ini merupakan ahli-ahli waris daripada golongan fardu, asabah dan juga zawil arham. Dan yang ketiga adalah maurud. Maurith ini ialah harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta-harta itu telah pun dimiliki semasa hidupnya, sama ada ia adalah harta alih dan juga harta tidak alih. Yang ketiga, kita akan melihat kepada sebab-sebab pewarisan harta pusaka berlaku. Yang pertama adalah nikah atau perkahwinan yang sah antara suami isteri. Ia bermaksud nikah yang diterima mengikut hukum syarak, sama ada telah berlaku persetubuhan ataupun tidak. Yang kedua adalah nasab atau keturunan, iaitu hubungan yang wujud dengan sebab pertalian darah dan kekeluargaan dengan si mati seperti bapa, ibu, datuk, anak dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah wala. Wala ini ialah hubungan di antara hamba dengan tuannya di mana hamba tersebut telah dimerdekakan. Seterusnya kita pergi kepada halangan pewarisan pusaka. Yang pertama adalah hamba. Seseorang yang berstatus sebagai hamba tidak mempunyai hak untuk mewarisi daripada mana-mana pihak kerana segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba tersebut secara langsung akan menjadi hak milik tuannya. Yang kedua adalah pembunuhan. Para ulama mengatakan bahawa pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-qatal syai'an. Yang maksudnya bahawa pembunuh tidak mempunyai hak pusaka dalam harta pusaka. Seseorang yang menyebabkan kematian orang lain dengan sengaja ataupun tidak, mahupun kerana kesilapan, kealpaan ataupun kemalangan, maka ianya tidak berhak untuk mendapatkan harta pusaka mengikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Yang ketiga adalah perbezaan agama. Para ulama bersependapat bahawa orang Muslim tidak boleh mempusakai orang kafir. Begitu juga sebaliknya, sama ada hubungan itu disebabkan kekerabatannya secara nasab ataupun hubungan perkahwinan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Usamah bin Zaid berkata, orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan kafir tidak mewarisi orang Islam. Alasannya adalah kerana hubungan antara Muslim dengan kafir itu telah pun terputus. Seterusnya kita pergi kepada kewajipan sebelum
pembahagian harta pusaka. Ini merupakan beberapa aspek yang perlu diambil kira sebelum kita memberikan harta pusaka kepada ahli waris. Yang pertama adalah semua keperluan dan pembiayaan pengebumian si mati perlulah dibayar dahulu. Ianya termasuk segala hal yang diperlukan untuk menguruskan pengebumian mayat serta kematiannya sampailah ia dikuburkan. Antaranya adalah memandikan mayat, pembelian kain kafan, pengebumian, serta segala keperluan tersebut akan berbeza-beza kerana ianya bergantung kepada perbezaan mayat itu sendiri, sama ada dari segi kemampuannya maupun dari segi jantinanya. Yang kedua adalah melunaskan hutang. Ianya adalah tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan daripada apa yang pernah diterima oleh seseorang. Para fuqaha telah membahagikan hutang tersebut kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah hutang kepada Allah dan juga yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah ini merupakan segala kewajipan seseorang terhadap Allah yang belum ataupun tidak sempat dilakukan olehnya semasa hidup. Sebagai contoh, bayaran kafarah, ibadah haji dan juga zakat. Manakala hutang kepada manusia adalah hutang yang belum diselesaikan semasa hidupnya si mati terhadap manusia yang lain seperti duit ataupun peminjaman harta benda. Yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Ianya merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi yang bermaksud dari Ali radhiyallahu anhu berkata, engkau membaca firman Allah setelah menyelesaikan wasiat yang diwasiatkan dan membayar hutangnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pelunasan hutang orang yang meninggal sebelum melaksanakan wasiat. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam perkongsian kali ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada mereka yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.